Assalamualaikum. Kami dari kumpulan nombor 3. Tajuk kajian kami ialah Kerelevanan Memberi Pendidikan Awal kepada Kanak-kanak di Malaysia. Dan ahli kumpulan kami ialah seperti saya sendiri, ketua kumpulan iaitu Aizat Syakir bin Armi Samsudin. Yang kedua ialah Insyirah Inani binti Zulkhairi. Yang ketiga ialah Nurul Diana binti Arifin. Dan yang keempat ialah Nur Syamimi Sazwana binti Azhan. Dan yang terakhir ialah Muhammad Firdaus bin Muhammad Saiful Azhar. Okay, slide pertama adalah definisi pendidikan awal. Pendidikan awal merujuk kepada program pendidikan untuk kanak-kanak yang berumur dari 4 hingga 6 tahun. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan satu agenda pendidikan yang utama selain daripada agenda besar pendidikan yang lain. Pelaksanaannya pula menjurus kepada pembangunan insan melalui kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC secara formal. Prasekolah pula bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Ialah penyataan masalah. Terdapat beberapa kajian telah dilakukan berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dan hasil kajian boleh dilihat daripada pelbagai sudut sama ada kebaikannya, kesan atau perbezaan kanak-kanak yang mendapat pendidikan awal dan kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan awal kanak-kanak. Walau bagaimanapun, tidak banyak kajian dibuat terhadap kerelevanan memberi pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Okey, seterusnya ialah objektif kajian objektif serta tujuan kajian. Yang pertama ialah mengkaji kerelevanan memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak di Malaysia. Yang kedua ialah mengkaji keberkesanan, pendedahan dan pendekatan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Yang ketiga iaitu yang terakhir ialah mengenal pasti pendekatan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC yang berkesan dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Okey, bagi metodologi kajian pula, pengkaji telah menggunakan 3 kaedah kajian iaitu kaedah soal selidik, kaedah temu bual dan kaedah rujukan. Untuk kaedah soal selidik, pengkaji telah menggunakan Google Form dan memilih 30 orang responden secara rawak yang terdiri daripada golongan masyarakat iaitu ibu bapa. Pengkaji menggunakan skala Likert 5 mata dan skala penilaian. Untuk kaedah temu bual pula, 2 orang informan secara umum telah dipilih. Bagi kaedah ketiga iaitu kaedah rujukan, pelbagai sumber seperti buku, kamus, blog, artikel, jurnal dan carian internet telah digunakan. Seterusnya bagi jabatan kajian, hasil analisa bagi objektif 1, mengkaji kerelevanan pemberian pendidikan awal kepada kanak-kanak di Malaysia. Kajian ini mendapati bahawa relevan menghantar anak-anak ke prasekolah seawal usia 4 hingga 6 tahun kerana ia merupakan antara pilihan ibu bapa yang tertinggi. Selain itu, responden bersetuju relevan menghantar anak-anak ke prasekolah kerana dapat meningkatkan pengetahuan, nilai dan kemahiran kanak-kanak, dapat membantu meneroka persekitaran mereka, dapat membantu meningkatkan kemahiran bersosial kanak-kanak itu sendiri. Kanak-kanak dapat berinteraksi dengan orang yang baru dikenali. Kanak-kanak dapat berdikari tanpa pengawasan ibu bapa dan ia juga menjadi satu persediaan kepada kanak-kanak untuk ke sekolah rendah. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir ibu bapa yang masih tidak pasti tentang tahap kualiti pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia berada di tahap yang terbaik. Seterusnya adalah objektif kedua. Objektif kedua adalah mengkaji keberkesanan pendekatan pendidikan awal di Malaysia. Melalui proses pembelajaran, guru-guru dan ibu bapa harus seiring dalam memastikan keberkesanan pendidikan kanak-kanak mendapat pilihan tertinggi dari ibu bapa. Kandungan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak adalah penting, perlu memenuhi kehendak dan keperluan serta perkembangan awal kanak-kanak. Ia juga perlu berlandaskan dokumen standard prasekolah kebangsaan DSPK kerana ia mampu memberikan pendidikan yang lengkap kepada kanak-kanak mengikut tahap umur yang sesuai. Akhir sekali adalah objektif 3.
iaitu mengenalpasti pendekatan pembelajaran dan pemudahcaraan aktiviti yang berkesan dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Rata-rata ibu bapa memilih pembelajaran formal dan play school dan pembelajaran luar kelas sebagai langkah yang berkesan kepada kanak-kanak. Langkah-langkah tersebut berkesan kerana ia menggalakkan kanak-kanak dengan pendekatan yang baru, menarik minat kanak-kanak untuk sentiasa fokus dan memupuk kanak-kanak untuk cintakan sekolah. Langkah yang berkesan yang boleh digunakan oleh guru adalah dengan mempraktikkan kaedah pengajaran seperti teknik penceritaan, memberi ganjaran kepada kanak-kanak dan menjelaskan sesuatu dengan memberi contoh yang paling terdekat dengan kanak-kanak. Selain itu, penerimaan kanak-kanak boleh diambil kira melalui penglibatan kanak-kanak dan penceritaan semula. Dan akhir sekali, cara terbaik untuk guru menilai keberkesanan PDPC pada kanak-kanak adalah melalui pentaksiran melalui senarai semak pemerhatian. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan. Dapatan kajian bagi kaedah temu bual. Pengkaji telah menemu bual dua orang informan dengan bertanyakan soalan tentang kerelevanan, keberkesanan dan langkah yang diambil untuk pendidikan awal kanak-kanak. Bagi soalan berkaitan dengan kerelevanan memberi pendidikan awal kanak-kanak, informan berpendapat bahawa kerelevanan itu adalah melalui pendedahan oleh ibu bapa kerana ibu bapa dikatakan antara yang paling praktikal. Ibu bapa boleh memantau perkembangan anak-anak mereka terutamanya di rumah. Oleh itu, ibu bapa perlu tahu perkembangan anak-anak mereka dari segi fizikal, sosial dan juga emosi. Seterusnya adalah menyentuh keberkesanan pendidikan awal kanak-kanak. Keberkesanan pendidikan awal kanak-kanak ini boleh diukur melalui kemenjadian anak-anak dari sudut yang holistik iaitu menyeluruh. Pendidikan yang baik dapat melahirkan anak-anak yang berani suarakan pendapat, berani mencuba dan tidak putus asa. Jadi, ibu bapa ataupun guru boleh melihat bakat dan kebolehan yang ada oleh anak-anak mereka. Seterusnya adalah langkah. Ibu bapa dan guru perlulah mempunyai persefahaman dan mempunyai pemahaman yang betul dalam membantu anak-anak dengan melihat kebolehan dan potensi anak-anak mereka. Kefahaman ini termasuklah dari aspek emosi, sokongan, akademik dan juga proses aktiviti pembelajaran anak-anak. Seterusnya ialah pembincangan kajian. Pembincangan kajian terbagi kepada 3 iaitu objektif yang pertama. Rata-rata responden bersetuju tentang kerelevanan memberi pendidikan awal kanak-kanak. Mengikut teori ekologi Bronfenz-Benner 1997, ada menyatakan bahawa ibu bapa mempunyai peranan penting sebagai ejen sosialis dalam kehidupan kanak-kanak dan mempunyai pengaruh paling besar kepada perkembangan pembelajaran kanak-kanak. Sebab relevan pendidikan awal kanak-kanak ini adalah kerana dapat membantu kanak-kanak tingkatkan pengetahuan, melatih kanak-kanak berdikari serta membantu kanak-kanak menerokai persekitaran sekeliling. Tambahan pula, pelbagai kajian dari pakar ada menyatakan bahawa kanak-kanak yang memulakan sesi pembelajaran di peringkat prasekolah dapat mempelajari banyak perkara sebelum ke sekolah rendah. Pembincangan kajian ini kedua, hampir separuh daripada responden bersetuju dengan keberkesanan dalam memberi pendedahan pendidikan awal kanak-kanak. Pendedahan berkesan ini dapat dilihat melalui beberapa aspek dalam keperluan pendidikan kepada kanak-kanak seperti sifat ingin tahu kanak-kanak dan peranan ibu bapa serta guru dalam aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan yang disediakan kepada kanak-kanak. Menurut Nazrah 2019 ada menyatakan bahawa pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia adalah berada pada tahap yang baik dengan kewujudan program-program seperti TASKA, Tadika dan Tabika. Keberkesanan ini juga dapat dinilai dan dilihat melalui pencapaian kanak-kanak itu sendiri di peringkat sekolah atau peringkat yang lebih tinggi seperti kolej dan universiti. Untuk pembincangan objektif ketiga pula, rata-rata responden bersetuju bahawa pembelajaran luar kelas dan pembelajaran formal iaitu play school adalah yang paling berkesan bagi pendidikan awal kanak-kanak. Menurut Nur Aisyah Jamil 2018, ada menyatakan bahawa proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC yang berkesan memerlukan guru yang memahami peranan, pelibatan murid dan persekitarannya.
Seseorang guru harus mahir dalam mengenal pasti dan memilih alat bantuan belajar yang betul supaya dapat membantu kanak-kanak menyampaikan pelajaran dan memastikan kanak-kanak dapat menguasai ilmu yang telah disampaikan. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh dilakukan, antaranya seperti memberi ganjaran, memberikan penjelasan dan contoh yang mudah difahami dan menggunakan modul pembelajaran yang menarik serta kreatif. Dalam pendidikan, pendekatan pembelajaran haruslah sesuai dengan perkembangan diri, keperluan, kebolehan dan minat kanak-kanak itu sendiri. Terdapat 4 cadangan. Yang pertama ialah isu penggunaan portfolio bagi penilaian kanak-kanak prasekolah. Isu penggunaan portfolio bagi penilaian kanak-kanak prasekolah juga merupakan cabaran dalam melaksanakan pentaksiran dan penilaian di sekolah. Pengendalian yang kurang sistematik dalam penyediaan portfolio akan menyebabkan guru tidak tahu dan memahami sejauh manakah kemajuan seseorang murid prasekolah itu. Okey, cadangan yang kedua adalah pelaksanaan pengajaran dan pemudah caraan sains awal. Kebanyakan guru di sekolah rendah kurang mahir dalam kandungan ilmu subjek sains sekaligus menjadi penghalang kepada mereka untuk mengajar subjek sains dengan berkesan. Seterusnya adalah cadangan pengembangan pelaksanaan aktiviti belajar melalui kaedah bermain. Keupayaan kanak-kanak memahami dunia di sekelilingnya semakin meningkat melalui bermain. Sebaik sahaja kanak-kanak memahami konsep baharu dan melakukannya secara berulang-ulang semasa bermain, mereka kemudiannya akan menguasai konsep pada peringkat yang seterusnya. Okey, cadangan yang terakhir adalah kepentingan pelibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Perkara yang sama juga berlaku kepada persepsi ibu bapa mengenai pembelajaran kanak-kanak tanpa mengambil kira bahawa memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak secara tidak langsung akan mendedahkan kanak-kanak seawal usia untuk meneroka dunia sebenar, lantas menggalakkan perkembangan mereka yang lebih holistik. Okey, kesimpulan pula, pendidikan awal kanak-kanak masih relevan pada masa kini dan kebanyakan ibu bapa masih mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap betapa pentingnya pendidikan awal kepada anak-anak mereka. Kesedaran ini harus diteruskan supaya kanak-kanak mendapat pendidikan awal, terutamanya di Malaysia, untuk membina generasi yang berjaya. Sekian, terima kasih.